Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber bagi memerintah negara dan menentukan corak sistem kerajaan. Perlembagaan persekutuan menjadi asas dan sumber undang-undang sama ada yang sudah atau yang bakal digubal. Berikut merupakan tujuan Perlembagaan Malaysia digubal. 4 unsur-unsur tradisi yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Yang pertama, sistem beraja. Yang kedua, agama Islam. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dan yang keempat, hak keistimewaan orang Melayu. Unsur tradisi yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia yang pertama adalah Raja Berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja yang dipilih daripada kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jawatan ini ditubuhkan pada 31 Ogos 1957. Tempoh memegang jawatan adalah selama 5 tahun. Seorang raja berhak untuk menolak jawatan yang di-Pertuan Agong mengikut syarat-syarat yang berikut. Pertama, belum cukup umur. Yang kedua, sengaja tidak mahu dipilih. Yang ketiga, kelemahan akal dan tubuh badan. Dan yang keempat, tidak mendapat sokongan Majlis Raja-Raja Melayu. Berikut merupakan cara pelantikan yang di-Pertuan Agong. Peranan yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Malaysia adalah seperti yang berikut. Berikut merupakan raja-raja yang pernah memegang jawatan yang di-Pertuan Agong bermula pada tahun 1957 sehingga sekarang. Majlis Raja-Raja Melayu terdiri daripada 9 orang raja daripada 9 buah negeri. Peranan Majlis Raja-Raja Melayu adalah seperti yang berikut. Unsur tradisi yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia yang kedua ialah agama Islam. Perkara 3/1 menyatakan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamankan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11/4 pula menyatakan terdapat undang-undang yang menyekat penyebaran agama atau kepercayaan lain dalam kalangan orang-orang Islam. Mengikut Perlembagaan Persekutuan 1995 Fasal 8 menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menubuhkan dan menyelenggara yayasan serta memperolehi dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbir mengikut undang-undang. Berikut merupakan sejarah ringkas kedatangan Islam di Tanah Melayu. Agama Islam merupakan agama samawi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Konsep Islam adalah berdasarkan kepada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan yang satu ataupun Esa. Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda. Kitab suci yang menjadi rujukan umat Islam ialah Al-Quran, iaitu kalamullah. Perkataan Islam membawa maksud sejahtera ataupun kedamaian. Agama Islam mengandungi 4 aliran mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Perkara 152/1 memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan persekutuan, tetapi sesiapa tidak dilarang daripada bertutur, mengajar atau belajar bahasa lain. Mengikut Akta Perlembagaan 1971, status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak boleh dipersoalkan. Sesiapa yang menyoal akan didakwa melakukan kesalahan di bawah Akta Hasutan 1984. Tujuan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan adalah untuk menyatu padukan kaum di bawah satu bahasa yang sama. Mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan subjek wajib bagi semua sekolah. Perkara 160/2 mentakrifkan orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, bertutur menggunakan bahasa Melayu, mengamalkan adat budaya Melayu, lahir sebelum merdeka sama ada di Tanah Melayu atau Singapura, atau seseorang itu telah bermastautin di Tanah Melayu atau Singapura pada hari merdeka.
Berikut merupakan tujuan hak kedudukan istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan. Hak-hak kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan adalah seperti yang berikut. Berikut merupakan hak-hak keistimewaan orang Melayu dalam sektor perkhidmatan awam, ekonomi dan pendidikan. Berikut merupakan peranan unsur tradisi mengikut unsur-unsur tradisi yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia.